Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya maka kita dapat lagi hidup di dalam naungan Islam, iman dan ihsan. Pada video yang lalu saya telah menyatakan tentang tujuan saya untuk membuat siri-siri video seperti ini, iaitu untuk sama-sama berkongsi sedikit pengetahuan sekadar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada saya dalam beberapa hal berkaitan dengan Islam. Pada awal-awal ini tujuan saya itu ingin berkongsi tentang hal-hal yang berkaitan dengan khilaf di kalangan umat Islam, bermula daripada zaman Nabi sehinggalah ke hari ini. Seperti mana yang saya telah sebutkan, khilaf ulama hari ini telah seolah-olah menjadi fitnah, menjadi satu bahan pertelagahan sehingga kafir mengkafir, kufur mengkufur, bid'ah membid'ah dan neraka menerakakan. Ini pihak lawan akan mencela ataupun menyalahkan pihak lawan yang tak sependapat dengan mereka. Apakah telah berlaku khilaf di zaman Nabi? Secara umumnya, saya ulang, secara umumnya tidak berlaku khilaf di zaman Nabi kerana sumber rujukan adalah Nabi itu sendiri. Apabila berlaku permasalahan di kalangan para sahabat ataupun di kalangan umat di masa itu, mereka akan terus merujuk kepada baginda, baik dalam hal-hal amal, baik dalam hal-hal kemasyarakatan, baik dalam hal-hal kehidupan individu, semua dirujuk kepada Nabi. Dan Nabi akan terus merujuk kepada Allah Ta'ala. Dengan kata lain, Nabi akan menunggu wahyu daripada Allah Ta'ala untuk menjawab segala permasalahan yang timbul. Baik. Namun, bibit atau punca khilaf itu telah pun berlaku. Telah sabit di dalam hadis, kalau tak silap hadis Bukhari, berlaku perbezaan pendapat di antara para sahabat. Ia berlaku setelah selesai perang Khandaq. Secara ringkasnya, Allah Ta'ala telah memerintahkan melalui Jibril supaya Nabi terus melakukan penyerangan terhadap Bani Quraizah, iaitu salah satu sekutu kaum musyrikin Mekah, untuk menghapuskan Islam dalam perang Khandaq. Artinya Bani Quraizah, Yahudi Bani Quraizah bersekongkol dengan musyrikin Mekah, berkhianat kepada Nabi dalam perang Khandaq. Maka Allah Ta'ala memerintahkan supaya Nabi menyerang, menghapuskan ataupun menghukum Bani Quraizah atas pengkhianatan mereka. Dalam perjalanan untuk ke perkampungan Bani Quraizah, Nabi telah bersabda kepada para sahabatnya ataupun kepada tenteranya, jangan kamu solat asar melainkan di perkampungan Bani Quraizah. Dalam hal ini, para sahabat telah terbagi kepada dua pendapat. Ada yang solat asar dalam perjalanan dan ada yang solat asar setibanya di perkampungan Bani Quraizah. Walaupun
waktu solat telah habis. Golongan yang pertama memahami maksud kata-kata Nabi itu sebagai saranan untuk bersegera, ya, bersegera dalam perjalanan supaya sampai di perkampungan Bani Quraidah dalam waktu asar. Ya. Maka golongan sahabat ini solat dalam perjalanan, ya. Mereka tidak memahamkan sabda Nabi itu sebagai satu perintah, tetapi sebagai satu anjuran untuk bersegera, ya. Dan golongan sahabat yang kedua, mereka memahami ayat kalimah Nabi itu sebagai satu perintah, maka mereka bersolat waktu asar di perkampungan Bani Quraidah. Bahkan ada pendapat yang mengatakan telah habis waktu asar, tetapi mereka tetap solat asar di perkampungan Bani Quraidah kerana mereka memahamkan itu adalah perintah secara jelas, ya. Dan Nabi tidak menyanggah ataupun membantah salah satu golongan sahabat ini. Nabi mendiamkan saja. Maka dengan ini wujud khilaf, ya, yang pertama dalam Islam. Maka dengan sebab itu ada ulama mengatakan kedua-dua pendapat khilaf adalah benar. Kalau tak silap saya, ini dipakai oleh Imam Malik, ya, pendapat ini dipegang oleh Imam Malik. Tetapi Imam Syafi'i dan yang lain mengatakan perbezaan mesti ada salah dan benar, ya, tidak mungkin dua-dua salah, tidak mungkin dua-dua benar ataupun dua-dua salah. Dan Nabi bersabda juga mengatakan jika ijtihad pendapat yang pertentangan itu salah satunya salah, ia mendapat satu pahala, dan jika benar ia mendapat 2 pahala. Dan ini dinamakan ijtihad, ya, ijtihad. Ini kalau ijtihad itu salah, ia mendapat 1 pahala, dan ijtihad itu benar, ia mendapat 2 pahala, ya. Inilah bibit permulaan khilaf. Tetapi para sahabat tidak bertengkar, tidak bergaduh, tidak mencela, tidak mengkafiri, tidak membid'ah dan tidak menerakakan antara satu sama lain, ya. Mereka taslim kepada Nabi, ya. Nabi tidak membantah dan tidak menyalahkan salah satu pihak. Jadi mereka taslim dan mereka aman dengan pendapat mereka itu sendiri, ya. Sikap ini sangat bersalahan dengan di zaman ini, ya, sehingga timbul kata-kata yang tidak baik, yang tidak sopan kepada lawan yang khilaf, ya. Dan hal ini tidak berlaku kepada imam-imam mujtahid, ya, imam mujtahid yang empat, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Mereka tidak mencela antara satu sama lain walaupun berbeza pendapat, walaupun mereka khilaf, ya. Jadi secara ringkasnya kita katakan secara umumnya di zaman Nabi tidak berlaku khilaf yang mencolok ataupun tidak berlaku pertentangan pendapat, ya. Tetapi khilaf ini telah pun mula timbul, ya, mula timbul. Dalilnya iaitu hadis Bukhari yang saya telah jelaskan tadi, ya, tentang perbezaan pemahaman akan perintah Nabi, janganlah kamu solat asar melainkan di perkampungan Bani Quraidah, ya. Jadi sekian dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.